Dua orang saja, Puan Aina. Aina ada Aina? Persilakan. Assalamualaikum. Okey, nama saya Syakira Aina bintu Al-Bukhari. Hari ini nak berkongsi, boleh panggil Aina, nak berkongsi testimoni adik saya, arwah adik saya, dia meninggal tahun lepas. Saya dah buat banyak perkongsian pasal ni tapi ini saya nak bagi tahu perkongsian yang 5 bulan sebelum dia meninggal. Perkongsian adik saya ni pasal CEO kopi pahit. Dia minum 8 paket sehari. Memang sangat-sangat membantu. Sorry ya kalau suara bergetar seperti biasa. Healing crisis. Dia minum sampai 8 paket ni sebab apa? Ada masalah dengan peredaran darah dengan saraf dia. Ini gambar masih ada. Kalau nak check, nak minta nanti akan forward ke Kak Ina lah kat Instagram boleh. Pun ada. Okay, alright. Okay, so bagi sampai 8 paket sebab dia punya tapak tangan pucat macam mayat. Sejuk. Dan yelah, kalau pengalaman saya sendiri memang dah sakit daripada kecil. Bila kita tangan kita sejuk, tangan kita pucat, bukan kemungkinan, memang akan cepat sakit dan cepat kebas. Dan confirm lah malam tak boleh tidur. So bila saya tengok adik saya hari-hari macam ni, setiap malam je sejuk, beku, macam tak boleh lah kena buat sesuatu. So discuss dengan leader, double diamond kat leader Liza semua, dia orang saja minum 6 sebab Dr. Chan kata minum 6 kalau nak ambil CEO kopi pahit untuk rawatan. So saya buatlah. Ambil sampai 6, okey dapat kesan within 24 hours. Tapi belah malam dia pucat balik, sejuk balik. So saya kata macam tak cukup je 6 tapi dah banyak. So saya discuss dengan keluarga. Mak memang banyak pengalaman ilmu asas kesihatan. Discuss dari segi kalau kita dah bagi ni apa berlaku, apa risikonya. Dan alhamdulillah dah guna produk dari 2001. Kami dah macam-macam bereksperimen dengan produk Chuang Ho dan macam-macam masalah yang telah kami gunakan untuk teknik mencegah dan merawat. So we decided okay lah, actually Chuang Ho punya produk ni alhamdulillah lah because dia semua scientifically based kan, semuanya memang terbukti berkesan dan selamat. So aspek selamat ni adalah satu yang my family sangat selesa dan gembira dan alhamdulillah stay on sampai hari ini. Back to my brother, okay mak, kita bagi dia 8. There's no issue of banyak ke overdose, tidak. Sebab saya sendiri pernah ambil sampai 12 paket. So bagi 8, kami pecahkan kepada 4 kali. Adik tutup TV, Dek. Okay. Kak Jem, mute, Kak Jem tak mute. Sorry. Yes. Okay. So kami pecahkan 8 paket tu pagi masa sarapan, tengah hari lunch, and then petang, and then last 2 paket belah malam lepas dinner. Kami bagi dia betul-betul lepas dinner sebab saya fikir logiknya kalau bagi betul-betul sebelum tidur dengan harapan kesan CEO Coffee tu akan lebih lama, boleh sampai ke pagi lah. Dan Allah Akbar, subhanallah, dia punya kesan tangan sejuk, tangan pucat macam mayat tu, dia bertukar perlahan-perlahan. Ada gambar saya tunjuk. Okey, ni lepas 2 paket, ni lepas 4 paket. Ini lepas 8 paket. Dan saya comparekan. I share. Memang nampak beza sangat within 24 hours. Dalam gambar. Dalam gambar tu. Nanti Lina nanti dia tak ada gambar. Sorry, very short notice. Memang nampak dan saya comparekan tangan dia dengan tangan saya. Sebab saya tengok tangan dia pucat, tangan saya merah, okey. So memang nampak beza. So anyway, 8 paket sehari ni berterusan. Dari 2000 jap kami mula bagi, saya kena refer buka Instagram kejap. Dah tak ingat, dah lama sangat dah. Arwah adik meninggal March 2020 tahun lepas. So Februari 2018 ni lah kami mula bagi dia 8 paket ni lah. Di umur waktu itu dia OKU, lupa nak cerita, sorry. Okay, dia OKU Down syndrome. Dia tak boleh berjalan, dia tak boleh bercakap. Jadi banyak for family kami nak bagi sesuatu pada dia, kita kena betul-betul pilih dan teliti sebab dia tak ada sebut dia sakit, kita tak tahu tau. So kita sendiri kena buat keputusan untuk dia. So banyak kami tanya, consult, kami rujuk kepada doktor pakar pemulihan, doktor keluarga kami walaupun unofficial, hubungan yang sangat-sangat rapat, dah kenal lama. So dia tahu adik saya ni macam mana, sangat trauma dengan doktor. Last doktor jumpa dia boleh tumbuk macam tu kind of thing. So Prof akan datang kat rumah buat assessment apa semua, and then kami akan berdiscuss lah dengan dia. Prof, Basri macam ni, nama dia Basri, arwah adik saya tu. Basri, masalah macam ni,
macam mana nak buat. So dia akan bagi input, kami cuba, kalau berkesan kami teruskan, kalau tak berkesan kami bagi tahu dia. Dan dia pun macam okey, tak apalah. So kami cuba cari Chuanghua. Alhamdulillah, so far subhanallah, alhamdulillah, bila cuba cari Chuanghua, memang cari healthy healing, bukan saja produk Chuanghua, healthy healing memang nampaklah, walaupun tidaklah orang kata bukan baik sepenuhnya, tapi ada improvement, walaupun improvement tu hanya dalam masa sehari. So sebab tu kami bagi adik saya kopi 8 paket sehari tu setiap hari, sebab esoknya pucat balik. So kami teruskan. So itu bulan Februari 2018, berterusan sampai dia proses penuaan yang sangat-sangat cepat. Nota pula, ilmu kesihatan yang asas untuk anak-anak OKU khususnya Down syndrome. Mereka jangka hayat adalah dalam 35 tahun. Bila mereka hidup lebih daripada 35 tahun, they will go through accelerated aging, akan melalui penuaan yang sangat-sangat cepat. Di sini macam mana saya nak explain is that adik saya umur 36, 37 masa dia teruk tu, umpama dia dua kali ganda usia dia. Maknanya he is in his 70s. Walaupun umur dia 36 tahun, tapi keadaan badan dia, keadaan sistem organ-organ dalam badan dia, keadaan saraf dia, sebab saya compare dengan nenek saya 90 tahun, 90-an. Banyak fungsi-fungsi yang adik saya lalui mula merosot lebih kurang sama dengan arwah nenek saya. So kita maknanya bas ini macam tok lah So bila tengok macam tu, dia makin teruk, 8 paket tak cukup. So kami naik ke 10, naik ke 12. And ada beberapa kali lalui emergency situation yang mana macam kalau orang tak faham kesihatan, panik, memang bawa pergi hospital. Tapi adik saya memang kami tak bawa pergi hospital langsung sehingga dia meninggal. Langsung tak bawa pergi hospital dengan pantauan doktor pakar. Doktor pakar ni dia prof, kami panggil dia prof. Dia sendiri cakap kat kami masa adik saya jatuh teruk, dia kata jangan bawa Basri pergi hospital. It will make it worse. He will I can't remember the word she used. It will make it worse. He cannot cope, you cannot cope. Doctors and nurses tak boleh buat apa. Akan lagi teruk keadaan dia. So prof daripada awal dia cakap biarkan jaga Basri dekat rumah. Ni doktor pakar perubatan. Biar terus jaga adik dekat rumah, pastikan dia selesa, and dia sentiasa akan repeat his aging. Dia makin tua. Padahal sebenarnya prof nak bagi tahu kami, he's dying. So sakit tua kan, tak ada ubat. Cuma kami je macam, taklah boleh lagi lama kot. So tadi saya cakap Down syndrome umur 35 tahun kan. Adik saya mula minum kopi tu 36 tahun. So maknanya dia dah aging lah. Dan aging proses ni sangat-sangat cepat. Daripada umur dia, kami mula perasan, mula ambil perhatian keadaan badan dia dah mula menurun. Bermula dengan sistem penghadaman. Itu start. Dia mula macam sembelit, makin teruk. Mula perasan masa umur dia tahun 2016 macam tu. So memang betul lah lebih kurang usia kan. Bila budak-budak Down syndrome hidup lebih dari 35 tahun, mereka akan melalui, sama ada mereka meninggal dah sampai jangka hayat ataupun bila lebih, proses menuaan lah. Walaupun begitu, adik saya penuaan sistem penghadaman teruk, jantung dah mula terkesan, very low, slow, heartbeat dia jadi macam perlahan sangat, tekanan darah mula menurun, pulse dia pun memang BP very low, lepas tu liver dah mula terkesan, tengok dekat mata, tengok dekat kulit dia kuning. Tetapi banyak aspek-aspek badan dia seperti peredaran darah, seperti dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, posture dan peredaran darah. Ini dua yang prof dia komen. Dia masuk bilik tengok adik, wow, dia punya circulation very good, better than mine. Dia tengok kat mana tahu, bukan dekat tangan. Dia nak tengok peredaran darah, dia tengok kat kaki. Sambil tu dia pegang-pegang kaki adik saya. Saya pun macam, tak perasan pula kaki adik tu masih merah. Walhal sebelum ni pucat kan macam mayat sejuk. Ini efek kesan kopi 10 ke 12 paket. Prof dia tidak setuju dengan kami nak bagi banyak. Dia kata nanti penghadaman dia makin teruk. Dia punya sistem sembelit apa, tak ingat lah. To her it was like
You tak boleh bagi banyak-banyak, nanti overdose, nanti penghadaman dia akan terjejas berdasarkan apa yang dia tahulah sebagai doktor pakar pemulihan dan bekerja dengan warga emas. So we're like, okay, kami senyap je mula-mula, tapi lepas bulan-bulan kami kurangkan, nampak beza, dia mula merana tau. Makin sejuk balik, makin pucat. So kami buat keputusan yang bermaklumat, an informed decision. Okay, kita naik balik sampai 10 ke 12. So last Prof jumpa adik saya Januari 2020. 24 Januari, Chinese New Year. Dia datang, dia masuk bilik, dia tengok. Masa itulah dia kata, circulation sangat-sangat bagus. Posture sangat-sangat bagus. Posture adik saya duduk atas katil tanpa apa-apa bantuan untuk back support. Dia boleh duduk straight. Kalau nak kira logik lah, orang bila mula makin tua patutnya makin peredaran makin terjejas. Posture mula dah lari kan. Dan lagi satu yang kami perasan, kudrat his strength, energy bila dia pegang tu masih kuat. Tiga-tiga aspek ini dia maintain tau. Dia tak bertambah teruk sehingga 2 hari sebelum dia meninggal. 2 hari sebelum meninggal baru menurun. So tadi Prof kata jangan bagi kopi banyak sebab menjejaskan penghadaman. Kami tak nampak kesan tu. So kami buat keputusan sendirilah. Okey, kita bagi balik basi 10-12 paket. Ada duit, okey bagi. Keuangan terdesak, kurang. Cari duit, macam Kak Ina katalah, apa hal banyak is because tak mampu kan. So cari je lah, korek je lah mana. Sampaikan saya dengan kakak saya buat keputusan, okey, kita bajet untuk kesihatan diri sendiri kami kurangkan daripada 100% kami kurangkan ke 10% je. Lagi 90% tu bagi ke adik. Orang selalu tanya, berapa you belanja untuk jaga adik you masa palliative care ni? Kami tidak belanjakan duit untuk kesihatan. That's how we see it. Kami melaburkan duit untuk kesihatan setiap ahli keluarga. So untuk adik, kami laburkan 5 bulan terakhir sebelum dia meninggal lebih kurang untuk pastikan dia sentiasa selesa. 5 ke 6 ribu sebulan untuk dia seorang je. Just to make sure that he's comfortable. Sebab memang dah tak boleh buat. Bukan kat saya tanya, Aina, what else can we do? Nak baik boleh keadaan dia. Tak boleh lah. He's aging. Dia dah memang tua. And Prof pun kata dia memang tua kan. He's dying kan. So adik saya bila saya cakap kat Prof, you kata kat kita orang, you suggest kurangkan kopi. Sebab kopi kira akan memberi kesan kepada penghadaman dia. But we don't see that. That didn't happen to him. Dia tidak, keadaan penghadaman tidak makin teruk. Walhal ia makin membantu. Mungkin ilmu yang Prof sampaikan itu adalah dia bandingkan dengan kopi biasa. Kopi yang lain. Bukan kopi CEO yang ada Yung Kian Lindsay. That's it lah for me. So cakap macam ni lah Prof. Kita orang try your way. Basri makin teruk. Dia peredaran terjejas. Saraf dah terjejas. Sejuk beku. So tak boleh lah. Nanti dia suffer. So we decided naikkan 10 ke 12 paket. And Prof sendiri cakap, you commented, masuk-masuk terus cakap, peredaran bagus lah, very good, lagi baik dari saya. Dia tekan-tekan tapak kaki adik saya. And said, you see it, this is the evidence, this is the result out of, disebabkan kami bagi dia 10 ke 12 paket kopi. Dan ianya tidak memudaratkan penghadaman dia. So for my family, kami pilih untuk terus bagikan banyak ni. And dia senyap aja. Kata, Prof, you nampak sini kaki dia macam mana. You nampak sini posture dia. Posture dia pun Prof comment. Very good posture, straight. Dan kami dari segi his energy level, dia punya strength, dia nak bergerak, dia nak bangun. Ya Allah, adik saya kalau bangun daripada keadaan baring, nak duduk kan macam, I would term it as dia macam melompat. Macam, you know, like a jack in the box. Dia macam spring. Saya ada gambar dia, tapi keluarga tak selesa untuk berkongsi muka dia. Mungkin yang okey saja Aina bagi dengan Kak Ina. Ya, insya-Allah. So di sini saya nak tekankan tak ada overdose produk kita, keselamatan. So, kesimpulannya kopi boleh makan yes. Banyak. Macam Kak Ina cakap lah. Untuk COVID, istilah sekotak kan macam adik setiap hari berbulan-bulan sampai 12. Macam kita orang pernah sampai 15. Bila dah tak ada, Lindsay tak mampu, tak ada kat rumah. Okey, demam yang panas. Kopi setiap jam.
So jadi apa yang berlaku jadi keaktifan untuk orang lain. Bersedia dari segi kewangan. Yes, Supaya betul. kita mampu bagi yang lebih hebat. Betul kan Aina? Pengalaman Betul kita sangat. memang. Yes. So I think Itu that's sebab it Aina lah. stay sampai sekarang setelah melalui Yes. keperitan yang lama itu. Diamond Sama Nazmi semua, kata taat setia kekal. Okay, insyaAllah. That's all lah. Okay. Okay, thank you Aina. Okay. Last one, Aiza. Tak tahu lah ada tak? Kena panggilan Mas. Mak ada? Mak tak ada. Saya wakil dia. Okeylah. Okeylah. Abdullah silakan. Mas take over. Okeylah. Okey Abdullah. Siapa boleh? Teruskan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah, anak kepada Aunty Aiza, mak saya Nur Aiza. So nak ringkaskan cerita mak saya, ialah mak saya dulu memang macam ayah saya juga, dia konsum ubat darah tinggi, dan saya sebagai anak dia, yang saya punya kehidupan saya kontra dengan ayah saya. Ayah saya memang pro ubat. Kalau ubat dia, waktu saya keluar jemaah, dia keluar 40 hari, ubat dia 1 beg. Dan saya pun menjadi tak suka dengan dia sebab kenapa? Bukanlah saya tak suka perangai dia. Saya tak suka sebab ayah saya betul makan ubat. Tapi at the same time, makanan dia tak jaga. Saya pernah tegur ayah saya, dia cakap, Abah tu I guess. Lepas tu Abah cakap, tak apa, Abah dah tambah air, dah jadi kurang gula. Lepas tu, dan waktu tu saya jadi geram. Saya cakap dengan ayah saya, Abah, dalam Al-Quran dia cakap makan halal dan baik. I guess tu halal tapi dia tak baik. Tapi ayah saya diam, betul dia buat dek macam tu je. So bila macam tu, saya pun kat rumah pula situasi dia, kadang ayah saya jadi yang memaksa untuk makan ubat. Saya tengoklah, ayah saya makan ubat, tengok makin sakit je, tak sihat pun. So bila macam tu, Alhamdulillah satu hari, Allah takdirkan, abang saya jumpa Aunty Lina, saya panggil dia Aunty Lina. Aunty Lina cerita kat abang saya, dan balik tu abang cerita dekat mak saya lah. So, bila hari pertama tu saya terus jumpa, waktu tu saya kerja part time Pizza Hut, balik tu petang tu saya jumpa Aunty Lina. Nanti lah ceritalah pasal kopi, pasal teh. Dan bila saya nampak dekat mak saya, bila mak saya konsum teh, kopi tu, mula-mula dia tak berhenti terus lah, darah tinggi. Dia slow kurangkan. Dan dalam tempoh 3 ke 4 bulan, Alhamdulillah dia dah total berhenti lah ubat darah tinggi. Sebab sampai sekarang nampak, sampai sekarang. Mak saya dah tak makan ubat darah tinggi. Dan saya pun, mak saya pun dah yakin dah. Sebab benda ni, sebab dah nampak apa yang kesan ubat tu dekat diri sendiri. Dan Alhamdulillah macam doktor cakap lah, barang daripada dulu yang suka beli yang fast food apa, memang tolak lah kat rumah. Dan ya kan, bila dah faham kesihatan, all this thing kita mulalah belajar kurangkan. Dan Alhamdulillah sekarang saya pun tengah tolong mak saya, and the same time pun saya pun tengah belajar dekat Matric Kedah. Alhamdulillah saya keep on going lah, guna FB page juga dengan ada ilmu-ilmu dalam marketing online lain lah. So Alhamdulillah terus berjuang. Saya nampak dalam, bagi saya umur tu hanyalah angka saja. Bila kita ada kemahuan yang tinggi dan ada ilmu yang betul, perjalanan nak berjaya tu akan jadi lagi singkat lah. Wallahu alam. Itu je dari saya. Okey, balik kepada MC. Itu sahaja hari ini. Okey. Jadi kita dah dengar testimoni daripada 2 orang, iaitu yang pertama Puan Aina Bukhari dan yang kedua ialah anak kepada Puan Aida Hamid. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada mereka berdua kerana sudi berkongsi pengalaman menggunakan produk Shuangho. Ya. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, ya, produk Shuangho ni bagus. Yang pertama, dia adalah bagus, selamat, boleh dimakan dengan kuantiti yang banyak, banyak research. Kerja-kerja penyelidikan telah dijalankan ke atas mushroom apa? Cendawan. Sehingga saya browse tadi sempat saya jumpa memang ada satu jurnal Lina memang special untuk mushroom saja, medicinal mushroom. Okey, yang kedua kita tahu dia selamat, dan kedua kita boleh juga menjana pendapatan dengan menjalankan perniagaan Shuangho, ya. Apa yang kita boleh dapat ialah kesihatan yang baik, masa, dan yang ketiga ialah wang, ya. Jadi sama-samalah kita berusaha, ya, untuk mendapatkan ketiga-tiga ini. Okey. Jadi saya rasa kita dah penghujung ini, ya. Ya, sudah habis, dah over dah. Kita dah habis dah. 2 saja hari ini. Jadi next week macam biasa, time yang sama, cuma Sabtu malam macam biasa.
Okey, jadi kita Siapa nak berjumpa jadi lagi next speaker? week. Ya, siapa nak jadi speaker boleh bagi tahu sekarang atau PM nanti. Ada tak yang nak bagi sekarang? Okeylah, dah lambat dah kita PM tepi dah. Ada soalan Mas. Okey. Terima kasih. Tahniah dah untuk Mas. Berjaya mencontoh MC. First time ni. Okey, so alhamdulillah kita dah selesai. Ya, terima kasih kepada Special BM Nur Lailani, Triple Diamond Hashinan Rosdi, dan kepada semua yang hadir pada hari inilah. Ya, kita akhiri majlis ini. Semoga diberkati dengan doa kafarah dan juga ikuti dengan surah Al-As. Okey, bismillah. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Lani. Bye. Wah, Lina ni memang every week macam ni lah. Iyalah. Setiap Sabtu minggu malam. Ini dah 21 minggu. Sejamlah start untuk melihatnya dengan topik dia sama lah. Dia punya ni. Dia punya berbeza-beza. Business knowledge, lepas tu product knowledge. Testimoni. Minggu ni tak ada product knowledge lah. So minggu depan kita mula dengan product knowledge, testimoni dengan business sharing. Yang tadi Lina buat tu bukan product knowledge ke? No, Lina business sharing. Dua-dua business sharing. Okay. Kalau produk di situ produk sepenuhnya. Produk sepenuhnya. 2 jam tu macam tak cukup loh. Yeah. Okay. Okay, Lina ya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Kak Nina. Join juga dia. Terlupa nak bagi tahu. Cik Jah, Assalamualaikum Cik Jah. Ada ke tertidur dah ni? Cik Jah. Terima kasih Kak Ina. Okey Nizam, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.